kita. Okay. Dalam rumah kita, lepas meter air tu, siapa yang bertanggungjawab? Dan tentulah pengguna seperti owner sendiri, bukannya pihak SAJ ke pihak kontraktor luar. Okay. Sekiranya ada berlaku kerosakan ke, ada berlaku kebocoran ke, itu adalah tanggungjawab kita sebagai pengguna, pemilik yang perlu baiki. Dan kita boleh terus kontak dengan kontraktor plumber yang yang diiktiraf oleh SPAN lah. Sekiranya kalau kita tak mampu nak buat lah Okay. Jenis-jenis pipe yang biasanya kita gunakan dekat rumah ni ada 3 jenis Okay. Yang pertama yang biasa yang kita nak adalah pipe besi bergalvani ataupun kita panggil BG ataupun GI boleh. Galvanize. Okay. Pipe besi ni keburukannya dia senang berlaku karat corrosion. Okay. Kebaikannya memang tahan, terutamanya bila cuaca panas, bila kena lasak, tahan lasak lah. Okay. Yang kedua yang banyak juga kita gunakan adalah jenis pipe PVC ataupun polyvinyl chloride. Okay. Plastik lebih kurang. Okay. Kelebihan dia mudah dibawa ringan. Lepas tu dia ada jenis-jenis, dia ada yang ketebalan ikut tengok sirim, ada ketebalan yang mengikut sirim punya standard. Okey, biasanya digunakan untuk pipe agihan, pipe cuci, pipe limpah. Okey. Dia tak berapa nak sesuai kalau untuk menyalurkan air panas punya. Okay. Seterusnya adalah jenis pipe poli. Pipe poli ni biasalah kita nampak warna hitam ni yang kalau kita nampak dia melingkar. Dia punya ketahanan agak kuat juga dan saya perhatikan lebih kurang banyak juga orang yang menggunakan sekarang pipe poli sebab mudah. Contohnya seperti PKP yang lepas ni, saya menukarkan satu set poli dekat kampung lah, dekat rumah mak saya, daripada meter sampai ke dalam. Setiap pipe tu saya try buat sendirilah. Panjangnya lebih kurang untuk satu set tu dalam 30 meter. Biasanya digunakan untuk pipe hubungan, pipe perkhidmatan. Okay. Plastik dia mudah dilenturkan, tapi bila masa mula-mula nak buka tu dia ada melengkung-melengkung, memang susah sikit lah, kena adjust and then okay, dia senang lah, dia tak perlu memerlukan gam ke, tak perlu kita nak ada alur ke ulir kan. Okay. Seterusnya okay, dah sambungan pipe kita. Okay. Untuk PVC kita biasanya kita akan menyambung dengan gunakan gam PVC. Gam PVC ni yang color jernih, dia menyapu keliling, and then kita biarkan lebih kurang dia berwarna putih agak ni, dan baru kita satukan dia dengan penyambung. Okay. Bagi pipe jenis GI ni, GI pula trade dia tu, okay, kita perlu pasangkan dulu dengan PTFE. Okay, PTFE ni sebenarnya singkatan untuk polytetrafluoroethylene. Okay, ethylene, polytetrafluoroethylene. Okay, kadang-kadang kita biasanya orang biasa kita panggil pita putih, white tape, kan? Kita gulung. Cara nak balut dia sebenarnya ialah arah ikut jam, and then betul-betul kembangkan dia, kita pusing. Yang ada main putar kan. Okay, kaedah penyambungan pipe jenis poli. Okay, pipe poli. Pipe poli ni kalau kita buka dia punya penutup siku komponen-komponen dia. Okay, kita akan nampak ada sleeve, kita akan nampak ada gelang, and then kat sini dia punya yang jenis yang terbaru lah, yang pemampat dia. Okay, kita perlu masukkan ikut dia punya arah betul. First kali bila nak pasang, kita buka yang penutup siku sama ni. Boleh masukkan dulu. And then dia punya sleeve. Sleeve ni untuk mengelakkan dia daripada berlakunya ada gesiran dekat pipe poli yang kita sambung lah, yang hitam and then kita masukkan dia punya ring, iaitu gelang. Dah masuk betul, baru kita boleh letakkan. Okay, ni kaedah dia. Sekiranya tangan kita tak apa-apa nak kuat, tak apa-apa nak kuat lah kita boleh gunakan plier cengkam 1000 lah. Tapi kebiasaannya kita just main pakai tangan je. Cuma okey. Okey.
berapa lama tempoh hayat sistem pemaipan rumah kita. Okey. Tempoh jangka hayat ni pun kita tak tahu kan. Kita tengok juga keadaan, tengok juga ke tempat lokasi rumah kita tu macam mana kan. Okey, kalau anda kata kebiasaannya untuk pipe besi GI pipe galvanized lebih kurang 5 hingga 10 tahun lah jangka hayat dia. Manakala bagi pipe plastik atau poli lagi lama, lebih kurang dalam 10 hingga ke 20 tahun. Okay. Tekanan air rendah. Okay. Tekanan air rendah ni, tekanan air rendah normal, kedudukan rumah yang normal, kedudukan tekanan air bagi rumah biasanya adalah 40 PSI hingga ke 50 PSI. Macam mana kita nak ukur? Kita kiranya kalau kita nak ukur tu gunakan ada alat dia lah. Tapi secara general, bila kita buka air, kita rasa macam lega puas air tu keluar mengalir dengan baik lah. Tapi kalau macam contohnya kita buka shower sendiri pun air tak apa-apa nak cantik, maksudnya ada something lah kan. Okay. Punca berlakunya tekanan air rendah ni ada beberapa faktor. Antaranya adalah yang saya listkan adalah kedudukan rumah. Kedudukan rumah kita yang mungkin tinggi, yang mungkin lebih tinggi daripada tangki air. Kedudukan rumah, air nak sampai ke atas tu dia macam lambat sikit, dia macam slow lah kan, nak naik atas. Biasa orang turun bukit yang laju kan. Okay. Mungkin faktor yang keduanya pipe yang kecil. Pipe kecil ni maksudnya bila sambungan daripada meter and then untuk disebarkan, untuk dialirkan, kita gunakan pipe yang kecil. Pipe yang kecil tu contohnya saiz setengah inci. Mungkin kita boleh tukar kepada 20 inci, lagi besar lagi. Mungkin lagi okey, kita nak sebar-sebarkan tu. Sebab bila air yang kecil masuk, nak sebar pun banyak. Anak ramai-ramai. Kan? Anak ramai tu macam mana pula tu? Kan? Okey, seterusnya adalah kedudukan tangki yang rendah. Okey. Kedudukan tangki, macam tangki kita ni berada di bawah bukit. And then kita rumah berada di atas. Tu macam tak berapa logik lah kan. Sepatutnya tangki tu berada di atas and then kita punya rumah berada di bawah. Okey, seterusnya adalah pipe lama karat. Okey. Pipe yang maksudnya pipe lama, pipe karat ni adalah pipe GI lah. Pipe GI yang telah lama dan berlaku corrosion di dalam tu, makin lama dia menutup saluran air yang lalu lah. Dia menjadikan kecil lah. Okey, solusi pilihan. Okey. Solusi pilihan bagi saya, okey, yang pertama yang biasanya kita akan buat gunakan pump elektrik. Okey, pump elektrik dia akan mengepamkan air yang bertekanan rendah ke rumah yang disebarkan. Biasanya pasang pump elektrik ni kita tak akan pasang sebelum meter. Okey, kita akan pasang selepas meter rumah. Okey, solusi pilihan adalah ubah sendiri sistem pipe anda. Yang ini saya paling suka sekali kerana tuan-tuan boleh lihat okey, dekat dia punya plan ni okey, ini tangki air rumah. Dari meter bekalan air. Okey, ini dari meter bekalan air kita. Okey, satu masuk ke tangki air. Satu lagi kita akan direct. Di sini kita boleh nampak ada valve, ada dua, ada valve stop. Okey. Valve yang ini adalah valve one direction satu arah check valve kita panggil. Okey, check valve ni kita pasang supaya tekanan air yang masuk tu dia tak boleh tendang balik. So dia akan pergi sekali dua untuk ke pilih air yang bawah ni ke pilih air. Ini cadangan untuk rumah 2 tingkat, setingkat pun boleh juga ni. Okey, elok pada saluran pipe. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, elok tu apa dia? Elok tu adalah lebih kepada, biasanya kita akan ada fenomena elok ni berlaku dalam saluran pipe yang disambung selepas tangki air. Tangki air yang besar kecil lah biasanya. Okey, bila lebih kurang macam ada udara tekanan dekat dalam tu, kerana angin lebih ringan daripada air, angin nak cuba naik atas tapi dihalang oleh air yang terdapat dalam saluran pipe tersebut lah.
Tetapi tekanan air daripada tangki tak cukup nak nolak angin tu kan keluar daripada saluran paip, maka fenomena airlock pun berlaku. Okey. Masalah ni berlaku, okey, bila masalah ni berlaku je ada dua solution dia. Okey. Satu, buka kepala stopcock tu yang okey yang injap tu. Okey, keluarkan angin, buka, dia akan keluar air lah. Air akan keluar, bagi keluar je stopcock tu. Ataupun kita satu lagi solution, kita cari dalam bilik air rumah kita tu, kita cari saluran paip yang mana yang paling lower sekali, paling rendah sekali. Okey, supaya tekanan tu mudah untuk dikeluarkan angin. Mudah dikeluarkan. Biasanya airlock ni berlaku menyebabkan bila kita buka shower tak keluar kan. Air keluar titik sikit-sikit. Kita buka dulu biar bagi keluar dulu. Okay. Ataupun solution dia yang seterusnya adalah solution dia ini. Kita tambah satu lagi. Bila kita dah buat yang tadi tu, kita buat pipe PVC pasang menegak perlu lebih tinggi dari aras tangki. Ujung pipe dibiar terbuka lah. Seeloknya dipasangkan jaring supaya tidak ada masalah nyamuk. Ini supaya pengudaraan dia boleh keluar daripada atas. Kita tak perlu nak keluarkan. Air terperap dekat dalam saluran pipe kita lah, pipe rumah kita tu. Okey. Bocor dalam dinding rumah. Okey. Yeah. Ini kebiasaannya ini biasa berlaku lah. Saya ada, betul ada kawan-kawan pun ada pernah berlaku jadi. Okay. Bila berlaku macam ni je, kita terpaksa mengorbankan kita punya dinding tu kan. Dinding kita perlu dikorbankan dan kita pecah kan. Kadang panggil plumber je. Tapi saya buat sendirilah, saya cuba buat sendiri. Alhamdulillah lah, so far okay. Kita pecahkan and then kita tukarlah. Kalau ikutkan kalau macam ni, kalau panggil plumber ni, dia punya kos barang sahaja, setahu saya lah, saya ingat saya, dalam 100 lebih. Dia punya upah dah 200 lebih. Makmur kat 300-400 juga kalau macam ni je. Simple je. Sayang duit kan. Okay. Ada juga yang bertanya pada saya, kenapa pipe yang ada tu pipe PVC, dia pipe tu color biru. Pipe berwarna biru. Warna biru Pipe yang berwarna biru dengan pipe yang berwarna kelabu, apa beza dia kan? Antara dua tu kan. Dia sebenarnya sama je untuk ni kan. Cumanya yang pipe berwarna biru ni, kita kenali dia sebagai pipe ABS, saluran pipe ABS. Okay. Yang kelabu yang biasa yang tadi yang saya tunjuk tu, itu adalah PVC. Saluran pipe ABS ni selalu digunakan oleh pemaju yang bina taman-taman perumahan. Pipe jenis ni dia dah dapat kelulusan daripada JKR tentunya. Okay. Tapi pipe jenis ni sangat rapuh. Harga 10 hingga 15% lebih tinggi daripada pipe PVC. Selepas pemasangan pipe jenis ni kan, dia memerlukan tempoh semalaman gam untuk mengering. Kalau pipe ABS ni dia ada lama sikit lah untuk dia gunakan untuk gam tu mengering. Okay. Pipe PVC ni pula beza dia sangat liat, tidak mudah pecah atau patah. Ia juga tahan pada ketulan objek yang keras. Pipe jenis ni kan, dia ialah pipe yang jenis PVC ni ada macam tadi saya katakan, jenis PVC ni ada bermacam saiz yang mengikut ketebalan dia, ketebalan pipe tu untuk menjaga ketahanan lah, untuk tengok mana jenis yang kita perlu kita gunakan lah. Okey, seterusnya saya masuk ke tangki simbah. Tangki simbah. Okey, selain daripada tangki air, kita dekat rumah kita pun ada satu lagi tangki, iaitu tangki yang berada di dalam toilet kita tangki simbah lah. Okey, tangki simbah. Tangki simbah ni dia digunakan, okey, tangki simbah adalah sejenis kelengkapan kelengkapan yang terdapat di dalam tangas. Okey. Dia digunakan untuk menyimpan air pada aras tertentu dan kemudiannya menyimbah melalui pipe simbah pada tekanan tertentu untuk bersihkan mangkuk tandas daripada hasil najis yang kita telah settlekan lah. Okay, muatannya biasanya untuk tangki simbah ni 9 liter lah air, kandungan airnya. Okay. Kebiasaannya tangki simbah ni dibuat dalam berkeadaan plastik. Plastik warna putih kan. Ada kala-kala juga. Ada jenis 3 mangkuk yang biasanya yang digunakan. Okey. Dia ada 3 jenis yang biasanya digunakan lah. Saya tak masuk yang seterusnya yang ada yang saya pada itu. Okey. Yang pertama adalah tangki simbah aras tinggi. Okey, tangki ini digunakan
untuk kita punya membuang dengan cara bercangkung, teman-teman. Okey. Tangki ni terletak 2 meter daripada bawah kita cangkung tu ke atas dalam 2 meter. Okey, daripada mangkuk tandas Okey, kebiasaan tangki ni dibuat daripada PVC. Seterusnya adalah tangki simbah aras rendah. Okey. Biasanya tangki ini dibekalkan bersama set mangkuk tandas duduk. Slide pula. Okey, ni disiap sekali dengan tempat membuang tempat duduk. Okey. Set tandas ni agak menarik kerana dibuat daripada pelbagai warna yang terdapat dalam warna yang menarik lah. Okey. Dipasang 1 meter dari lantai. Dia tak boleh terlalu rendah, dia tak boleh terlalu tinggi sangat. Okey. Tangki simbah ni biasanya dibuat daripada tembikar ataupun PVC. Okey. Biasa kita akan dapat permasalahan ni daripada segi kita punya disiplin penggunaan yang ada tempat sepatutnya tangki aras rendah ni digunakan untuk duduk bukannya untuk cangkung. Okey. Okey, seterusnya yang ketiga adalah tangki simbah automatik. Tangki simbah automatik ni untuk tujuan buang air kecil lah. Tangki yang tak elok kencing berdiri Okey, ini adalah gambar rajah tangki simbah. Okey. Ini adalah tangki filler valve float. Okey. Ini handle atau tuil. Ini kawasan ni adalah tangki tank penyimpanan, overflow tube, flush bed rib. Seterusnya. Ini adalah tangki simbah. Kat sini gambar sembah juga ini adalah air masuk. Ini injap berbola. Ini adalah setuas. Kemudian adalah injap kegendang. Ini air pipe limpah. Ini adalah pelampung. Biasanya yang bermasalah adalah dekat kawasan ini, pelampung. Ini adalah sesendal manakala lunat berada di dalam. Ini adalah alur keluar yang keluar ke bahagian mangkuk tandas tersebut. Fungsi alur keluar ni adalah tangki simbah dipasang alur keluar ni dan pipe alur keluar, air masuk mengalir air menyimbah ke mangkuk tandas, pipe alur keluar juga dinamakan pipe simbah. Pelampung dan lengan pelampung. Pelampung dan lengan pelampung, ini adalah lengan pelampung. Ini adalah lengan pelampung apabila paras air ni berada dalam tangki turun, pelampung dan lengan pun akan turun. Bila kita dah flush, air akan turun, pelampung pun akan turun sama. Injap bola, membuka injap berbola ni, gunakan air masuk mengisi kembali tangki. Injap berbola. Ni air masuk ni, dia ada lock macam ni. Injap berbola mengawal aliran air ke tangki simbah. Apabila aras air dalam tangki bertambah, pelampung menggerakkan lengan pelampung ke atas untuk menolak umbuh. Menolak umbuh dalam injap berbola. Injap berbola dan menutup muncung alur masuk serta menghentikan aliran air ke dalam tangki. Injap gegendang dengan tiup sifon. Ini injap gegendang. Tiup sifon ni. Apabila tuas simbahan ditarik, ia akan menaikkan plate tersebut dan injap gegendang yang terletak di bawah tiup sifon. Plate dan injap ini akan menolak air masuk ke tiup sifon dan mengalirkan keluar melalui pipe simbah. Pipe limpah lah ini pipe limpah. Apa yang dinamakan pipe limpah ni? Apa maksud pipe limpah Pipe limpah ni adalah bila pelarasan injap berbola tak betul. Pelarasan kita nak labelkan dia tak betul, paras air dalam tangki akan melimpah keluar. Proses simbahan pertama yang ini selepas gunakan tandas, tarik wheel ni, kita tarik flush tu, plate tertebuk dan injap gegendang akan dinaikkan. Dia akan naik sampai ni. And then sebaik saja plate tertebuk dan injap gegendang naik,
air akan mengalir masuk melalui lubang-lubang pada plate tertebuk ke ruang kosong tiub sifon. Okay. And then sebaik saja aras air di tangki ni turun, okay, pelampung kita ni pun turun, okay, menyebabkan injap berbola terbuka dan aliran air pun akan masuk. Dia akan stopkan aliran air ni selepas dia sama level. Okay. Okay, gunakanlah tandas dengan bijak. Okay. Lakukanlah lakukanlah pembersihan dengan lebih kerap lah tandas, sebab banyak penyakit lah yang kita boleh dapat daripada tandas-tandas yang tu. Okey. Ada juga yang bertanya kenapa perlu ada air bertakung dalam bowl? Kan? Kita kena nampak kan, air bertakung, air yang sentiasa ada je dalam bowl kan, yang dalam mangkuk tu kan. Kenapa air tu kena ada walaupun air bersih kan? Dia adalah bertujuan supaya dapat menghalang daripada bau-bauan daripada hasil yang kita buang, kita cernakan tu naik bau sampai ke seluruh tandas lah. Air tu sebenarnya menghalang. Sebab tu dia bentukkan dia bentuk perangkap S. Okey, mengapa air melimpah? Okey. Sebenarnya air melimpah ni ada dua sebab. Okey. Yang pertama, pelampung bocor, pelampung yang bulat tu pelampung yang sudah bocor dia dah bocor, dia tak boleh nak terapung lagi. Pelampung dah bocor, pelampung. Lepas tu injap bola pula takkan boleh reflect untuk menutup. Jadi pelampung tak boleh nak naik, and then dia nak keluar air, tak boleh. Okey. Seterusnya pelarasan injap berbola yang tak betul. Injap berbola tu yang tempat air masuk tu tak betul. Pelarasan pada injap ni kadang-kadang tak betul. Ini menyebabkan air di tangki aras pipe limpah tu limpah keluar. Pelarasan yang tidak betul juga boleh menyebabkan aras air terlalu rendah, tak cukup. Ini menyebabkan kekurangan air untuk menyimbah mangkuk tandas. Masalah tersebut boleh diatasi dengan menyelenggara dan baik. Boleh. Kita buat sendiri je. Dua ni tadi pelampung bocor dan pelarasan injap bola yang tidak betul. Menggantikan pelampung dan melaraskan injap berbola. Okey. Cara dia yang pertama sekali tutup pipe alur masuk. Tutup pipe yang masuk ke dalam tangki simbah tu. Kita tutup. Okey. And then keluarkan air dari tangki tu dengan menekan. Kita clearkan air dalam tangki simbah kita. Buang semuanya. Macam kita tekan biasa je. Kemudian yang ketiga, tanggalkan pelampung. Dari lengannya dengan memutarkan skru ke arah lawan pusingan jam. Nampak ni Okey. Dan gantikan pelampung dengan pelampung yang baru. Uji pelampung yang baru tu dengan masukkan air ke tangki. Semudah 1, 2, 3 je. Okey. Bahagian-bahagian injap pelampung. Okey, kat sini ada nak kunci, skru pelaras. Okey, ini yang kawasan yang perlu yang kita adjustkan untuk kita dapatkan perlarasan. Arah air masuk dan air akan penuh ke tangki kita melalui sini, bawah. Gunakan perhatikan aras pada aras dalam tangki tu. Sekiranya aras air dalam tangki melebihi lubang limpah tu, laraskan skru pelaras sehingga jarak di antara skru pelaras berdekatan dengan hujung pin. Umbuh injap berbola. Sekiranya aras air terlalu rendah, jauhkan. Hujung skru pelaras dengan hujung pin umbuh. Okey, seterusnya adalah mengganti injap gegendang. Okey. Nak mengganti injap gegendang ni, satu kita tutup juga tadi pipe alur masuk, kemudian kita keluarkan air dari tangki tu. Okey, kita flush. Okey. Kemudian kita tanggalkan dawai penghujung. Dari tiang plate tertebuk.
tanggalkan tube sifon ni dari tangki simbah. Okey, keluarkan pelit. Pelit tersebut. Then bersama injap gegendang, ada komponen-komponen tu kita keluarkan. Okey. Then lepas tu uji lah. Kita tengoklah mana yang agak kurang ni lah. Kita servis lah. Okey. Bahagian-bahagian tube sifon ni ada ni air akan masuk dari sini. Kadang kita beli satu set ni kita terus tukar je. Nak servis-servis ni kadang-kadang leceh kan? Cara membuat gedang. Okey, ini dia cara nak buat secara manual lah. Buat sendiri untuk kita pump. Okey. Pasangan tangki simbah. Okey, sekiranya kita tukarkan kita punya tank pada tank yang baru, okey, tank yang lain lah. Mungkin tak function ke ada masalah kan. Okey, first kali kita kena pasangkan tube sifon. Ini tube sifon ni pada tangki simbah dengan menggunakan nut hexagon. Nut hexagon ni kita tak payah risau. Memang disediakan sekali lah. One set. Tapi biasanya dijual untuk tank sajalah. Dia ada juga yang datang sekali. Okey. Yang kedua adalah dengan lepas tu pastikan injap gegendang. Injap gegendang berada di bawah tuas simbah. Injap gegendang berada di bawah tuas simbah. Pasangkan tuas simbah dengan nut hexagon kecil. Okey. Yang seterusnya masukkan gelang hujung. Gelang hujung. Pada hujung tuas simbah dan seterusnya pasangkan pin. Di pin ni supaya tuas simbah tak tanggal dari tangki simbah. Untuk kita tarik tu supaya dia tak tertanggal. Seterusnya pasangkan dawai penghubung yang berbentuk cangkuk. Ini cangkuk ni. Masukkan dalam cangkuk dari tiang pelit tertembuk dengan lengan tuas simbah. Yang kelima adalah pasangkan lengan tuas simbah kepada tuas simbah dan mengetatkan skru pada tepinya supaya tak tertanggal. Ini ada skru pada tepi, pasang balik situ. Seterusnya adalah pasangkan alur pipe limpah. Dia berada di ujung di tepi, kan? Pada tepi tangki simbah sebelahan dengan tuas dengan nut hexagon. Tentukan kedudukan dan pasangkan berbola pada lengan injap bola dengan arah yang bersesuaian. Lalu masuk air kan. Hendaklah dipasang sebelah injap gegendang dengan nut hexagon. Dan kita pasangkan ring. Dia atau bahasa Melayu ni kita panggil gegelang dimasukkan ke dalam tube sifon. Tadi tube sifon ni. Pada bersebelahan pipe. Seterusnya pada sebelah bawah pipe simbahan juga dipasang gegelang supaya disambung mekan terus ke mangkuk tandas. Okey. Rasanya itu je kot untuk pipe simbah. Cik Jais. Hello. Terima kasih Din. Dalam sesi ini telah pun bersama-sama berkongsi ilmu beliau. Nampaknya beringkas namun bermanfaat. Tapi rasanya tugas-tugas begini memang khas dikhususkan untuk orang lelaki Din Ya betul. Orang rumah cuma boleh beritahu bang sinki bocor, bang panas bocor. Lelaki pun bolehlah ambil panduan. At least pun kalau tak buat sendiri pun bolehlah bila panggil plumber tahulah bahan-bahan apa yang nak dibeli. Okey, namun begitu kita buka kepada rakan-rakan. Kod-kod ada yang nak bertanya kepada Mr. Din Umar ni. Silakan kalau ada apa-apa soalan yang ingin ditanyakan kepada pakar plumber kita ni. Silakan soalan dibuka sekarang. Kalau ada yang nak bertanya, silakan. Kita masih ada masa yang banyak sebenarnya. Kita ada. Ya, betul. Sekarang masih dalam pukul 3.
Ada tak yang nak bertanya? Oh, Ada pertanyaan Cik Din? Ada kalau tak ya. salah. Soalan saya, kebiasaannya kita selalu memasang sendiri aksesoris di bilik air seperti cermin muka, kabinet, bidet dan pemegang bidet. Mohon tips supaya perpasangan aksesoris di bilik air tidak merosakkan pipe yang ditanam di dalam dinding. Macam mana nak kenal pasti dinding yang nak ditepuk tiada pipe di dalamnya? Itu soalan dia. Silakan Cik Din. Caranya okey. Kebiasaannya kita nak tebuk kita nak tebuk dinding Ya betul. Nak pastikan bahawa dinding tu tak ada pipe. Dia ada sebenarnya kalau anda kata betul-betul yang saya gunakan ada dekat sensor. Okay. Sensor tu maksudnya ada sensor untuk kita mengenal pasti kat dalam dinding ni ada wiring, ada wire ke, ada besi ke, ada pipe ke kan. Sebelum kita nak tebuk. Itu ada. Kalau secara tradisional, secara biasanya kita patutnya kita tahulah dia punya aliran dia daripada atas ke bawah kita nak tebuk. Ya kan? Itu kebiasaannya. So maknanya kena tengok daripada asal datang pipe yang di atas siling tu Cik Din Ya betul, arah aliran air tu sebenarnya. Alright, faham, clear. Jadi saya rasa menjawab kepada pertanyaan sahabat kita yang bertanya tadi tu, nama dia MA, siapa tu? Dr. Mahyudin yang bertanya. Harap menjawab soalan Dr. Mahyudin tadi. Wow. Okey, kalau ada soalan lain? Soalan lain? Bertanya. Ada soalan lain? Okey. Ada soalan Cik Din, satu soalan masuk. Dia tanya soalannya, nak tanya Encik Din ni, orang mana? Maksud orang mana tu saya tak faham apa maksud beliau, orang mana tu. Orang mana tu? Myanmar kah? Long Tiger ke? Long Tiger, okey. Orang Long Tiger kan faham. Ya, saya orang Bukit Gambir tapi saya bukan orang Long Tiger. Okey, orang Bukit Gambir Okey, Cik Din. Ya. Baik. Okey, kalau ada soalan-soalan lain. Okey, kalau pipe poli boleh tahan berapa lama ya? Poli pipe, Cik Din. Poli pipe seperti yang tadi saya cakap tadi, saya ada beritahu tadi, pipe poli ni sekarang ni kita menjadi pilihan pipe poli ni berdasarkan daripada segi ketahanan. Dia betul okey, lebih kurang nak rate pun kita tengok juga, kita tak boleh tentukan ketahanan dia ni sebenarnya mengikut pada lokasi juga, lokasi rumah tu kan, lokasi keadaan sekitaran juga. Kalau anda kata ditanam dekat dalam simen, dekat dalam dinding, dekat konkrit kita tu, okeylah, kita pun tak tahu kan ketahanan tu. Yang sekarang ni yang menjadi isu dia adalah bila pipe poli tu berada di luar rumah. Di luar rumah maksudnya dia terkena panas, terkena hujan apa semua kan. Okey. Dia kita nak tentukan pun tak pasti, lebih kurang dalam 10 hingga 20 tahun lah lebih kurang situ. Anggaran je 10. Itu anggaran dia, anggaran dia. Fine. Okey, harap ada soalan lain rasanya tu sekejap Cik Din ya. Okey ke kalau pakai pipe besi galvanized untuk buat perabot letak dinding? Jawab Cik Din. Jadi soalan dia? Okey ke kalau okey, boleh ke pakai pipe besi galvanized untuk buat perabot letak dinding? Boleh je, tak ada masalah. Itu ikut kreativiti masing-masing. Okey. Boleh. Okey, boleh. Soalan seterusnya, bagaimana cara nak bersihkan pipe lama yang semakin lama air semakin kecil? Pipe lama kan? Okey. Pipe lama maknanya keladak kat dalam tu lah kan? Keladak dia Okey, ni sebenarnya itu lebih kepada tips sebenarnya. Tips tips dia cara yang paling efektif sekali, tukarlah baru. Buatlah pipe tu kan. Keluar duit sikit. Memang win lah. Itu memudahkan kita rumah tu. Paling tepat. Saya beranggapan begitu. Alright. Soalan seterusnya.
Selalunya pipe jenis apa yang bagus digunakan bagi sinki dan di tandas rumah? Cingki dan tandas rumah. Pipe jenis apa? Maksud pipe jenis apa tu? Maknanya mungkin poli ke GI ke dan Oh, sebagainya. ya, kebiasaan kita gunakan adalah yang lebih yang murah, yang senang kita kata senang dapat, yang senang, yang murah lah. Kita biasanya gunakan PVC lah. Dan senang dikerjakan. Ya, betul. Poli lah kan. Ya, poli. Okey, soalan seterusnya. Biasanya nak cuci tangki pipe, berapa lama untuk maintenance, Cik Din? Maintenance untuk, rajin betul Ahmad Nabil ni yang menanya Ahmad Nabil ni memang macam nak bagi pertanyaan melepas geram. Ya, saya rasa juga. Layan. Okey, Pertanyaan biasanya nak biasanya nak cuci tangki pipe berapa lama untuk maintenance? Okey, tangki simpanan air maksudnya? Ya, betul. Tangki simpanan air. Okey, tangki simpanan air. Cerita pasal tangki simpanan air pun buat ditambah dengan poli, biasanya kita akan jumpa boleh lah. Yang kalau anda kata berkemampuan mungkin akan gunakan stainless steel yang berkilat-kilat tu, besi berkilat tu kan. Okay, itu, itu kira orang yang berduit lah sebenarnya. Okay. Betul. Saya rasa Cik Nabil ni cakap maksudkan ni adalah yang kali hitam poli. Ya, betul. Okay. Yang poli. Okay. Sama juga macam tadi, jenis pipe juga, dia depend on location juga. Okay. Kedudukan tangki tu berada kat mana, okay, adakah terbuka. Cara kita nak kenal pasti bila masa waktu kita yang perlu bersihkan dulu, maintenance dia. Betul. Seandainya kita buka pipe air kita rasa kita tengok warna dah color kuning kan, dah patut-patutlah kita pergi naik atas, pergi bersihkan. Okey. Yang terbaiklah tu. Tuan rumah sendiri kena rajin memeriksa tangki tersebut. Ya, betul. Kena rajin-rajin. Ada soalan lagi, Cik Din. Cik Din ada buat perkhidmatan membaikkan pipe dari rumah? Itu dululah, sekarang dah tak lah kot. Dulu masa time dah jadi tak okey, ada anak buah je. Ya, insyaAllah. Soalan lain, Cik Din, ada soalan tambahan lagi. Ramai staff yang beli rumah baru time COVID ni, quote kata dia, ada tak tips untuk kami tahu sistem pipe kat rumah yang dibeli tu dalam keadaan macam mana? Rumah baru, dia cerita rumah baru yang dia beli, dia nak tahu sistem pipe tu baik atau tidak. Macam mana, Cik Din? Sistem pipe tu baik atau tidak, maksudnya kita punya nak tahu tekanan air tu bagus ke tak bagus, ada airlock, lepas tu dia punya leaking ke apa kan? Ya, leaking ke. Saya rasa bila kita beli rumah baru je, time COVID nak beli rumah baru time COVID, wow. Okay. Wow. duit banyak, gaji penuh, jadi beli rumah lah. Maksudnya tu Muhammad Mahyudin Asad tu lah, saya rasa dia beli rumah baru tu saja. Sebab dia tanya, dia beli rumah baru. Dia beli rumah baru ni rasanya ni. Tu yang dia Dia beli rumah baru tu bukan orang rumah baru. Okey, bila beli rumah baru ke, bila kita dapat baru ke, biasanya ada tempoh kan, ada tempoh jangka masa yang kita perlu check dulu, kita perlu untuk detect dulu. Andai kata ada kerosakan ke, ada leaking ke, ada bocoran ke macam mana, kita boleh merujuk kepada kita boleh merujuk kepada pemaju lah kan. Rumah masih dalam waranti kan? Ya, betul. Okey, seterusnya, adakah kualiti air bergantung pada pipe? Maksudnya kalau ada kalanya air keruh, ada kalanya tidak. Adakah bergantung pada kualiti pipe tersebut? Kualiti air bergantung pada pipe? Tak juga. Kalau anda kata contoh kita dah tukar pipe, saluran pipe kita, pipe baru contohnya daripada besar kan, daripada saiz setengah kepada saiz 3 suku inci kan. Jadi air tetap itu keruh. Air tetap keruh, tetap kuning kan. Kebiasaannya itu di luar daripada kita punya sistem lah. Maksudnya daripada pihak SAJ ke, mungkin ada kan. Betul. Bergantung bukan bagi saya, bagi pendapat saya bukan bergantung pada kualiti lah. Okey, kalau sekiranya itu berlaku, Cik Din, keadaan air keruh walaupun sistem pipe kita baik ataupun pipe yang kita gunakan berkualiti, tetapi air kebanyakannya sentiasa keruh ataupun seakan-akan keruh. Apakah langkah yang terbaik untuk kita dapat air yang jernih?
Kalau katakan sumber itu datang SAG. Ya. Mungkin ada cadangan untuk penapis air ke dan sebagainya. Ya, yang terdapat sekarang ni yang kita sedia maklum penapis air ni ada dua jenis. Satu yang selepas kita punya meter ada yang besar yang tinggi kan. Betul. Ada yang penapis air tu. Jika kita bertanya dengan pihak SAJ ataupun pembekal air ni, mereka katakan benda tu walaupun dibenarkan tapi mereka tak berapa setujulah kan. Ya. Setuju dengan penapis air tu sebab apa? Sebab ia tapis agak banyak contohnya kemikal-kemikal yang disediakan sekali dah tu. Contohnya macam klorin kadang ditapis, di Florida ditapis, okey. Kita bertujuan lagi kita nak air yang bersih betul okey. Satu lagi betul. Tapi yang pihak kontraktor atau pihak pembekal air ni dia akan benarkan kita kalau andai kata kita pasang penapis air yang berdekatan dengan sinki rumah. Contohnya macam biasa kita tengok ni kuku kan. Yang tu dibenarkan lah. Tapi berhati-hati penapis air di luar rumah tu. Setahu saya dia ada beberapa okey. Cik Din ada penapis tak? Kalau ada Cik Din pakai penapis apa? Dia perlu mendapatkan sijil halal daripada pihak JAKIM sebenarnya. Terus hati-hati sebelum nak beli tu. Itu antara cirinya lah, antara ciri utama lah bagi kita membeli penapis halal. Sebab dia yang kalau dia kata kita beli murah-murah tu pun dia ada dengan ceritanya ada apa unsur-unsur bahan-bahan yang tidak halal gitu. Ya, bahan yang tidak halal. Nak murah tapi dia nakkan napis yang baik, kenalah. Ada tulang, ya betul. Okey, jadi soalan seterusnya. Saya baca daripada Facebook yang ditanyakan oleh Encik Hafizuddin Rifin. Bagaimana nak pressure air selain guna water pump? Pressure air, nak naikkan pressure air. Macam yang saya kata tadi, selain daripada pressure air kita pendapat saya kita bypass. Bypass, direct lah. Ya, bypass direct. Macam saya katakan tadi, kita gunakan valve yang satu arah ni. Itu pasal rumah saya banyak pakai bypass tu. Bagus sebenarnya. Ya, betul. Bypass. Terbaik pakai bypass. Jawapan dia bypass. Encik Hafizuddin bypass. Ada soalan lain? Boleh yang saya bacakan, tetap bacakan. Rumah Cik Din ada penapis. Kalau ada penapis, Cik Din pakai penapis apa? Penapis pantan ke penapis apa? Rumah saya tak guna air, alhamdulillah bersih je tengok mana. Alhamdulillah tak pakai penapis Cik Din. Okay. Lepas dia kata dia kalau pakai penapis air tu cadangkan jenama apa? Kat sini kita tak boleh mengiklankan lah. Jenama kan? Ya, betul. Nak iklan boleh tapi bayarlah cakap dia. Okey, ada soalan daripada You ni saya tak pasti ustaz ke apa ni. Bahaya ke kerja-kerja pasang pipe ni? Ada pengalaman berhadapan situasi bahaya masa buat kerja-kerja pipe ni? Saya tak pasti situasi bahaya kerja-kerja pipe ni macam mana Okey, situasi bahaya ni, orang kata pasang pipe ni tak adalah bahaya kan. Tapi dia bahaya bagi pendapat saya pengalaman. Itulah saya pun fikir pipe besar berapa dia pasang ni? Bahaya. Okey, bahaya dia jika kita panjat atas bumbung rumah tanpa pengalaman saya panjat atas bumbung and then nak turun tu yang saya takut. Itu antara apa kata orang tugas-tugas yang bahaya lah. Ya, risiko jugalah. Bila kita dah naik, kita dah check, kita dah betulkan apa semua dan kita dah baik. Bila nak turun tiba-tiba hujan lebat petir pula. Kita terpaksa berlindung dekat belah tepi kan kat atas tu sampai hujan. Biasanya kerja-kerja plumber ni kita kurang melihat kepada ciri-ciri keselamatan harness kita kadang-kadang kita abaikan. Ya, betul. Okey, alhamdulillah. Nampaknya ada lagi tak soalan yang boleh? Tak ada Okey, di Facebook pun rasanya dah tak ada soalan. Jadi alhamdulillah Encik Din. Ada lagi. Okey. Terima kasih kepada Encik Din kerana berkongsi ilmu yang berguna. Semoga manfaat semuanya. Tahniah. Alhamdulillah. Itu ucapan daripada alhamdulillah. Okey. Tuan-tuan dan puan, alhamdulillah. Kita tiba ke penghujung program perkongsian ilmu pada petang ini bersama dengan penceramah undangan Encik Din Omar yang telah berkongsi dengan kita sedikit sebanyak cara menyelenggara pipe di rumah. Cik Din, ada soalan last daripada P ni. Saya tak pasti P ni siapa. Berapa anggaran kos kalau nak tukar pipe utama dari meter ke tong simpanan?
kepada meter kepada tong simpanan. Okey. Maknanya daripada meter tu kos tu naik ke tangki lah. Oh, kita nak cakap relate depend juga tengok rumah macam mana jenis. Okey. Berapa banyak saluran air yang perlu digunakan? Paip kecil. Rumah tingkat ke, rumah 2 tingkat ke kan. Betul, rumah banglo ke kan? Betul. Rumah Sebenarnya berkongsi pengalaman lah dengan Cik Din. Beberapa bulan lepas sebelum PKP, rumah bil air saya 3 bulan 1,200. Hebat kan? Wow. 1,200. Jadi saya dah mula pening kepala. Saya buat laporan kepada SIJ. Dia kata kami datang buat semakan, sekiranya kerosakan di luar rumah adalah tanggungan SIJ. Kalau dalam rumah adalah tanggungan Encik. So bila disemak adalah bocor di dalam rumah. So dalam tanggungan saya. So saya buat piping barulah. Itu yang banyak kita buat direct. Kita buat bypass yang direct. So kosnya nasib baikkan kawan lah. Harga di bawah 1,000 saya buat lah. Saya percaya kalau dengan yang bukan kawan yang biasa punya plumber, jejak-jejak hampir dekat 2,000 juga tu. Itu rumah setingkat. Dekat kat 1,000 Nah, itu kawan-kawan punya harga lah. Oh. Betul cakap kos yang paling tinggi lah kalau buat piping tu dia. Cross piping tu jadi benda tu jadi kita terpaksa tanggung risiko tu bagi pihak rumah. Itu kira maksudnya dia bocor dia tu bocor dekat mana ataupun bocor keseluruhan? Dalam tanah. Dalam tanah. Oh, okey. Sebelum masuk ke rumah kan kita simpan dalam tanah. Ya betul. Okey. Kemudian Cik Din ada lagi satu soalan. Ada keburukan ke tidak kalau kita buang minyak masak di sinki rumah? Minyak masak di sinki rumah. Tu dia. Minyak masak yang digunakan, minyak masak belum guna buat apa dibuang? Keburukan kalau kita buang minyak masak di sinki rumah. Okey, itu lebih kepada bahan terbuang dia tu minyak kan. Sebenarnya kita kumpulkan and then ada sekarang program yang kumpulkan minyak and then letak dekat pengumpulan Eloknya janganlah supaya sairan kita nak kita tu bagi clear lah tangki sinki rumah kan. Tapi pun sekarang ni minyak masak terpakai boleh simpan. Ada orang boleh beli balik satu liter. Itu maksud saya tadi. Kita menjadikan lebih lestari lah, lebih sustainable. Okey. Encik Din berkemahiran tak kalau buat plumbing untuk satu rumah baru? Ada soalan dari SS ni. Wow. Tadi dah beli rumah ni nak buat satu rumah baru pula Syed Alwi. Encik Din berkemahiran tak untuk sementara menunggu pihak SAJ datang jika kan rumah baru ni rumah baru tak tahu kau ambil rumah baru kalau diberi peluang insya-Allah boleh tak masalah boleh yakin kita boleh buat ya boleh tetap sama berapa panjang pun kita boleh sambungkan air tu kan janji tekanan dia tinggi kan okey ni macam mana jika kebocoran pipe sebelum meter rumah apakah perlu langkah sementara dibuat menunggu pihak SAJ? Okey, jika kebocoran pipe sebelum meter rumah sebelum meter maksudnya di luar lah okey di luar meter. Maksudnya kita takkan dikenakan cas lah, kita takkan dikenakan nilah macam Cik Jais punya pengalaman tadi kan. Saya kena betul sementara menunggu pihak SAJ datang. Sebelum menunggu pihak SAJ datang ada yang bagi cadangan tu tak ada je air tu buat basuh kereta. Okey kan. Boleh tu. Yalah, tapi maknanya bila ada kebocoran di luar meter tu walaupun tanggungjawab SAJ namun begitu mungkin akan berlaku tekanan rendah kepada pipe kita kan. Ya betul. Jadi langkah-langkah yang bijak saya cadangkan adalah simpan air dalam tangki lah buat sementara. Tangki-tangki luar lah ataupun tong-tong besar. Alright, alhamdulillah katanya tak ada apa-apa lagi soalan dan juga pandangan. Cik Din penat hari ni Cik Din, nampaknya banyak soalan antara sesi precautionemu yang saya rasa, yang saya kira paling banyak rakan-rakan bertanya sebab mungkin mereka nak tahu pelbagai masalah-masalah. Maklumlah lelaki ni tuan rumah ataupun ketua rumah banyak masalah menanggung kos-kos penyelenggaraan termasuklah pengennya pipe bocor dan sebagainya. Apapun terima kasih sekali lagi kepada Encik Din kerana perkongsian ini, semoga yang bermanfaat itu kita dapat jadikan panduan dalam menyelenggara pipe rumah, pipe sinki, pipe tandas dan sebagainya. Alhamdulillah. Terima kasih Cik Din, terima kasih kepada semua yang hadir. Terima kasih Cik Airul atas penyelarasan program ini.
InsyaAllah yang itu datang dari Allah yang lemah kita semua sebagai hamba. Semoga dipertemukan di lain masa dan ketika. Untuk itu sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih. Terbaiklah, Ding. Tahniah, tahniah.